Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Berita wilayah dimulakan dengan rangkuman berita utama. Kementerian Pendidikan Tinggi meminta setiap universiti awam mempertimbangkan tawaran pengajian kepada pelajar lulus subjek asas dan layak bagi mengelak golongan tersebut tercicir daripada pengajian. Menterinya Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, universiti awam yang diberi perhatian dalam pendekatan itu ialah Universiti Teknologi Mara Cawangan Johor Kampus Pasir Gudang. Dia hanya ada dalam 3,100 pelajar. So dia ada tempat lagi. Bukan maknanya nak diisi semua sekali. Dia mesti layak. Jadi kita beri peluang kepada pelajar tempatan. Beliau berkata demikian selepas merasmikan UiTM Cawangan Johor Kampus Pasir Gudang dan sesi menandatangani perjanjian persefahaman dengan rakan strategik akademik. Sementara itu, Hospital Pengajar Universiti Sains Islam Malaysia USIM akan dibina di Tanjung Sedeli, Kota Tinggi dan dijangka siap sepenuhnya dalam tempoh 5 tahun. Datuk Seri Muhammad Khalid berkata kerja-kerja reka bentuk hospital akan bermula tahun depan. Sebagai hospital pengajar, kita perlu catchment area. Kita perlu mereka yang akan datang untuk dirawat. Sebab sebagai hospital pengajar, dia juga bertujuan untuk melakukan penyelidikan terhadap penyakit-penyakit di kawasan sekeliling. Tapi di sini, kita akan tahu penyakit-penyakit yang dihadapi oleh nelayan, orang felda, orang kampung. So penyelidikan boleh dibuat. Dan dia akan menambah pengetahuan dan kedudukan di hospital pengajar itu. Tiada sekatan terhadap pengguna memuat naik hantaran berkaitan konflik Israel-Palestin di media sosial. Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadil berkata, ia selepas pihaknya telah berhubung dengan Meta, syarikat pemilik Facebook dan TikTok, berikutan aduan sekatan dikenakan ke atas pengguna TikTok. Saya telah berhubung dengan pihak TikTok untuk mendapatkan penjelasan, tapi penjelasannya bagi saya tidak memuaskan. Jadi saya mungkin akan minta panduan daripada Wisma Putra tentang beberapa perkara dan kita akan panggil. Dan saya minta nanti juga satu briefing diadakan terutama untuk senior editors ya, supaya kita dapat beberapa perkara ini dapat kita sampaikan nanti dalam minggu ini insya-Allah. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas menghadiri himpunan Freedom for Palestine di Dataran Merdeka. KPDN akan memperkenal kaedah baru bagi memperkasa program jualan rahmah. Pemangku menterinya Datuk Armizan Muhammad Ali berkata, ia bagi memastikan masyarakat dapat membeli barangan keperluan asas dengan harga berpatutan. Untuk tahun hadapan, kita cuba merintis satu kaedah baru yang kita namakan program jualan rahmah di Pasar Rahmah. Ini antara pendekatan yang kita cuba untuk rintis, untuk menambah baik, untuk memastikan accessibility, visibility program ini boleh mendapat, boleh accessible to lebih ramai masyarakat kita. Program jualan Malaysia yang digerakkan KPDN merekod nilai jualan RM661 bilion. Jumlah itu melebihi sasaran awal RM500 bilion. Menurut Timbalan Menterinya Fuzia Saleh, program juga mencapai sasaran ditetapkan dengan lebih 302,000 premis perniagaan mengadakan jualan murah. Jadi alhamdulillah pasca Covid inilah usaha KPDN untuk memulihkan semula ekonomi negara dan kita amat-amat bersyukur dan berbesar hati kerana ianya telah berjaya kita sampai kepada sasaran yang kita tetapkan. Perdana Menteri mengakhiri lawatan kerja ke Riyadh, Arab Saudi dengan memanfaatkan sidang kemuncak pertama ASEAN dan Majlis Kerjasama Teluk GCC untuk memperjuangkan nasib penduduk Palestin. Komitmen Datuk Seri Anwar Ibrahim bertemu pemimpin negara tersebut untuk sama menyatakan sokongan membantu rakyat Gaza yang ditindas rejim Zionis, bukti kesungguhan dan tekad tidak berbelah bahagi. Ikuti laporan disediakan Ahmad Ashraf Abdul Rahman di Riyadh, Arab Saudi. Ketegasan Malaysia membawa isu penindasan terhadap rakyat Palestin bukan untuk menjadi jagoh.
Sebaliknya, ia dilakukan atas tanggungjawab membela umat Islam dan perjuangan perlu diteruskan. Dan saya beritahu tentang beberapa pandangan kita dan kerjasama yang patut dilakukan untuk dapat mengedarkan ketegangan ini. Tapi kita bersama menyatakan bahawa sebenarnya tidak akan ada penyelesaian dari krisis Gaza atau kemanusiaan seandainya tidak ada kesediaan semua pihak peringkat antarabangsa untuk menyelesaikan isu pokok iaitu isu Palestin. Penganjuran Sidang Kemuncak ASEAN GCC menjadi platform tepat dalam memperkukuh kerjasama dalam bidang politik, ekonomi, sosio-budaya dan keselamatan. Selain memberi penekanan pada isu serantau dan antarabangsa yang menjadi kepentingan bersama. Malah Malaysia dan Arab Saudi komited menjalin hubungan pelaburan dan perdagangan ke tahap baharu. Ia dapat dilihat menerusi pertemuan dan kerjasama dengan firma utama industri Arab Saudi, antaranya Saudi Aramco. Jadi sinergi di antara dua kawasan tanpa campur tangan dengan negara besar itu memberikan suatu ruang kepada kita untuk bekerjasama dalam beberapa bidang. Umpamanya bidang petroleum gas, petrochemical, tenaga hijau yang seselai dengan dasar transisi tenaga yang kita umumkan dan beberapa aspek industri peringkat tinggi, teknologi tinggi yang selari dengan plan induk perindustrian. Datuk Seri Anwar mengakhiri lawatan dengan melakukan kunjungan ke atas Putera Mahkota dan Perdana Menteri Arab Saudi Muhammad bin Salman di Istana Al-Yamamah. Malaysia turut menjemput Putera Mahkota untuk melakukan kunjungan rasmi ke Malaysia pada tahun depan. Hubungan Malaysia dan Arab Saudi kini telah memasuki lembaran baharu yang lebih erat dan kukuh atas dasar dan keuntungan bersama, malah meningkatkan hubungan dua hala dan kerjasama ekonomi kepada negara. Apa yang pasti, lawatan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke Riyadh berjaya mengangkat isu Palestin di Sidang Kemuncak ASEAN GCC. Malah, Putera Mahkota Muhammad bin Salman senada dalam membangkitkan kebimbangan terhadap rakyat Gaza. Dari Riyadh, Arab Saudi, Ashraf Abdul Rahman, RTM. Untuk perkembangan cuaca, langsung ke Met Malaysia bersama pegawainya Ruzamin Pilus. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, kembali bersama Met Malaysia untuk laporan cuaca terkini. Laporan dimulakan dengan carta angin permukaan. Dapat diperhatikan angin bertiup lemah dari pelbagai hala di sekitar bahagian tengah dan utara Semenanjung, manakala di bahagian selatan Semenanjung angin bertiup dari arah tenggara dengan kelajuan antara 10 ke 20 km sejam. Seterusnya pula di Sabah dan Sarawak angin bertiup dari arah timur laut dengan kelajuan antara 10 ke 20 km sejam. Seterusnya pula kita beralih dengan tinjauan keadaan cuaca semasa. Paparan radar terkini menunjukkan keadaan hujan di beberapa kawasan dicerap di sekitar di negeri-negeri di utara Semenanjung, Kelantan, Terengganu, Pahang dan serta di negeri Johor, serta melibatkan di satu dua tempat kawasan pedalaman di Negeri Sembilan dan juga di Negeri Selangor. Kelompok awan hujan ini juga akan terus menuju ke kawasan tengah dan utara Semenanjung. Oleh itu, keadaan cuaca lembap yang berlaku di sekitar utara Semenanjung serta di kawasan pedalaman Kelantan dan juga Pahang dijangkakan boleh berlanjutan sehingga ke lewat malam nanti. Manakala di lain-lain kawasan, keadaan cuaca lembap ini dijangkakan akan beransur reda bermula pada awal malam. Seterusnya pula, pada awal pagi nanti, keadaan cuaca hujan dijangkakan berlaku di sekitar kawasan berhampiran pantai di bahagian barat Semenanjung Malaysia. Seterusnya pula, kita beralih dengan tinjauan cuaca di Sabah dan juga Sarawak. Dapat diperhatikan hujan di satu dua kawasan dicerap di sekitar bahagian Kapit, Bintulu, Miri, Limbang serta di bahagian pedalaman, Pantai Barat, Kudat dan juga di bahagian pedalaman Sandakan. Keadaan ini kami jangkakan akan beransur reda pada awal malam ini. Seterusnya pula, pada awal pagi nanti, keadaan cuaca hujan dijangkakan akan lebih tertumpu di sekitar bahagian pedalaman iaitu di bahagian Kapit serta di sepanjang kawasan perairan Sarawak serta di bahagian kawasan berhampiran pantai di Sabah. Orang awam dinasihatkan supaya sentiasa berhati-hati dengan keadaan cuaca hujan lebat berserta ribut petir yang berpotensi menyebabkan kerosakan kepada struktur yang tidak kukuh dan menyebabkan kejadian banjir kilat. Untuk mendapatkan info cuaca terkini, boleh ikuti kami di laman sosial rasmi seperti yang tertera. Sekian daripada saya, Ruzamin Pilus. Assalamualaikum.
Suruhanjaya Integriti Agensi Penguatkuasaan mengendali aduan orang ramai dan menjalankan siasatan mengenai salah laku pegawai penguatkuasa dan agensi penguatkuasaan dengan tegas, telus dan efisien. Sila layari www.eaic.gov.my. Kita ke negeri di bawah bayu. Antara fokus hari ini, masyarakat Islam perlu contohi dan jadikan rujukan 4 sifat terpuji Rasulullah SAW dalam kehidupan seharian. Perincian kita langsung bersama Anisia Dawles di Kota Kinabalu. Baik, sahih. Masyarakat Islam diingatkan sentiasa mencontohi sifat terpuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai khalifah ketika bergelar pemimpin Islam semasa zamannya. Ia berdasarkan 4 sifat wajib iaitu sidik yang bermaksud benar, amanah, tabligh dan fatanah. Timbalan yang di-Pertua Majlis Ugama Islam Sabah Datuk Ustaz Haji Malai Ali Malai Ahmad berkata, setiap individu dituntut untuk menterjemahkan sifat terpuji itu dalam kehidupan harian. Beliau menyatakan demikian ketika menjadi panel Forum Perdana Ehwal Islam pada program komuniti PDRM bersama masyarakat daerah Papar bersempena sambutan Maulidur Rasul. Forum bertajuk Rasulullah Khalifah Terunggul ini turut menampilkan pegawai tadbir agama Jahin Sipitang dan DSP Ku Azam Ku Abdullah sebagai panel forum, manakala Ustaz Muhammad Fuad Johari sebagai moderator. Kira-kira 500 anggota polis daerah Papar dan masyarakat setempat hadir mengimarahkan forum perdana ehwal Islam ini yang turut diserikan dengan persembahan qasidah. Program Sentuhan Agro Madani Peringkat Negeri Sabah yang akan melabuhkan tirainya hari ini mendapat sambutan amat menggalakkan daripada seluruh lapisan masyarakat. Penganjuran julung kali diadakan oleh Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan itu dilihat sebagai program berimpak tinggi untuk membantu meningkatkan pendapatan golongan peladang dan petani. Selain beras, pelbagai hasil pertanian dan perikanan serta industri asas tani turut dijual oleh usahawan Lembaga Pertubuhan Peladang dan Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Fama. Kita sebagai ahli peladang dan juga pengeluar makanan, kita memang menyokong sentiasa supaya program seperti ini yang dianjur oleh Lembaga Pertubuhan Peladang bersama dengan Kementerian Pertanian, kita akan bantu supaya semua rakyat di Malaysia ini dapat bekalan yang sepatutnya. Satu program yang cukup bagus kerana ini merupakan satu usaha yang dapat meringankan beban rakyat, dan yang paling menarik pada hari ini apabila Kementerian Pertanian telah menganugerahkan 24 jentera dan juga jentuai kepada Pertubuhan Peladang Negeri Sabah. Selain jualan produk hasil pertanian dan peladangan, program ini juga menyaksikan penyerahan bantuan dan geran serta majlis menandatangani memorandum persefahaman yang memberi manfaat kepada lebih 7,000 orang komuniti peladang, nelayan dan usahawan di Sabah. Antaranya penyerahan jentera kepada Lembaga Pertubuhan Peladang, penyampaian bantuan allowance sara hidup nelayan Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia, penyampaian pemerkasan usahawan peladang dan penyerahan lori kepada Pertubuhan Peladang kawasan Lahadatu. Jabatan Pendidikan Negeri menyasarkan grade purata nasional GPN bagi peperiksaan SPM 2023 4.99. Sehubungan itu, Timbalan Pengarah Sektor Pengurusan dan Perancangan Jabatan Pendidikan Negeri Muhammad Zaini Yanin mahu warga pendidik dan ibu bapa memainkan peranan penting untuk memastikan sasaran itu tercapai. Dalam peperiksaan SPM 2022, pencapaian JPN adalah lebih baik iaitu 5.22 berbanding 5.35 pada tahun 2021. Muhammad Zaini menyatakan demikian ketika merasmikan Majlis Anugerah Perkhidmatan Cemerlang dan Majlis Jasa Mudi Kenang peringkat Pejabat Pendidikan Daerah Tambunan 2022 di Keningau. Sempena majlis ini, Pius Tahir Rudsa dan Markus Sakia diumumkan tokoh guru bagi tahun 2023. Majlis Pimpinan Keadilan Negeri MPN Sabah mahu peruntukan lebih besar diagihkan kepada Sabah bagi melaksana projek perumahan rakyat. Pengerusinya Datuk Dr. Sangkar Rasam berkata ia kerana keadaan geografi negeri ini selain kesukaran perhubungan di kawasan pedalaman yang menyebabkan peningkatan kos pengangkutan.
Dalam Belanjawan 2024 baru-baru ini, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata kerajaan memperuntukkan 2.47 bilion ringgit bagi melaksana projek perumahan rakyat tahun depan. Rasionalnya kenapa? Disebabkan oleh kawasan Sabah ini adalah kawasan yang amat besar dan serawak. Kemudian kebanyakan peruntukan ataupun pembangunan yang dilaksanakan sekarang ialah berada di kawasan pedalaman. Dan di kawasan pedalaman ini memerlukan kos pengangkutan untuk melaksanakan pembangunan tersebut. Tambah Datuk Dr. Sangkar, usaha itu dapat membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat di negeri ini, khususnya di pedalaman, sekaligus merealisasikan hasrat kerajaan untuk menoktakan kemiskinan tegar. Kimberly Mira Terence muncul juara bintang Sandakan FM 2023 sekaligus membawa pulang wang tunai RM5,000, trofi dan hadiah iringan dengan nilai keseluruhan RM7,600. Kimberly yang membawa lagu Masih Aku Cinta dalam pusingan solo dan Haram bagi pusingan battle turut merangkul kategori persembahan terbaik dan vokal terbaik. Ketika ditemui, beliau bersyukur dengan kemenangannya dan mahu meneruskan pencapaiannya ke peringkat yang lebih tinggi. Saya memang tidak expect lah sebab kalau kita tengok persembahan yang lain pun memang sangat power, tapi syukur rezeki dari Tuhan, saya sangat bersyukur. Naib juara dimenangi Ahmad Ashraf Naim Abdul Latif yang membawa pulang wang tunai RM3,000, trofi dan hadiah iringan. Manakala tempat ketiga dimenangi Wences Junior yang turut memenangi peserta paling popular. Hadiah kepada para pemenang disampaikan Timbalan Pengerusi Jetama Water Sundan Berhad, Datuk Johari Haji Janan. Saya rasa amat bersyukur. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua saya, Mas Liam binti Zaitun dan Abdul Latif bin Gulam, kerana mereka lah sebenarnya juara yang sebenar-benarnya dalam hidup saya. Pada masa akan datang, saya ingin give back kepada masyarakat sebab mereka banyak menyokong program ini dan mungkin lepas ini ingin mengeluarkan lagu sendiri. Tahniah diucapkan kepada para pemenang, Kimberly, kita punya juara, Ashraf Naim, Naib juara dan juga Wences Junior, tempat yang ketiga dan juga semua yang terlibat. Sementara itu, Timbalan Pengerusi Jetama Water Sendirian Berhad Datuk Johari Janan ketika ditemui menyifatkan penganjuran bintang Sandakan FM 2023 mampu mengetengahkan aktiviti seni yang memberi impak positif terhadap pembangunan industri seni di negeri ini. Jelas beliau, pertandingan tersebut menjadi landasan kepada RTM untuk melahirkan bakat seni yang akan menjulang nama negeri di peringkat yang lebih tinggi. Datuk Johari Janan berkata aktiviti hiburan yang sihat boleh menjadi wadah pembimbing kepada generasi muda agar tidak terjerumus dengan gejala yang tidak sihat dan pihak Jetama juga sentiasa menyokong dan bersama-sama dalam penganjuran pertandingan ini. RTM tidak jauh ketinggalan dengan mana-mana stesen TV kerana RTM ini adalah teman setia kita. Kerana di Sabah ini daripada hitam putih saya melihat RTM ini. Sampailah sekarang saya merasa bangga kerana RTM ini masih diminati nombor 1 di negara kita Malaysia. Timbalan Pengarah Program Rancangan Radio RTM, Nur Fadzila Hashim ketika ditemui memuji usaha Sandakan FM menganjurkan pertandingan ini. Ini satu usaha yang bagus supaya RTM itu sentiasa dekat dengan pendengar, dengan masyarakat dan RTM itu tidak akan dilupakan, sentiasa diingat, relevan hingga kini dan ia akan terus menjadi teman setia anda. Pertandingan ini juga memperlihatkan inisiatif stesen negeri melaksana program radio bervisual yang bukan hanya dapat ditonton melalui saluran TV, malah di media sosial. Seramai 70 pesilat dini dan remaja sekitar daerah Beaufort termasuk 45 pesilat jemputan dari Labuan dan 20 dari Sarawak menjayakan perlawanan uji cuba Sukan Sabah Pencak Silat yang berlangsung di Beaufort. Pertandingan tersebut dianjurkan Persatuan Seni Silat Pesaka PSS daerah Beaufort dengan kerjasama pejabat Kementerian Belia dan Sukan Bahagian Pedalaman Bawah. Pertandingan ini menyaksikan 7 pesilat yang akan mewakili Beaufort dan membakut pada kejohanan Sukan Sabah pada Disember depan beradu tenaga untuk menguji tahap ketangkasan menghadapi kejohanan itu kelak.
turut diadakan persembahan pencak silat daripada Persatuan Pesilat Perguruan Bunga Boyan Lawas Sarawak dan Persatuan Seni Silat Cengkam Harimau Gaib Wilayah Persekutuan Labuan. Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Datuk Ruslan Muharram ketika ditemui selepas merasmikan pertandingan ini berkata, program seumpama ini perlu diberi sokongan. Jelasnya ia bukan sahaja usaha memartabatkan seni bela diri silat tetapi juga membantu mengekang golongan muda daripada terjebak dengan kegiatan tidak berfaedah. Baik, sekian perkembangan dari Sabah petang ini. Saya Anisya Daulas kembali bersama Sahi untuk perkembangan selanjutnya. Sahi. Baik, Anne, terima kasih. Kita ke Bumi Kenyalang. Sarawak terus catat pelbagai pencapaian ekonomi hasil kestabilan politik dan pembangunan bakat jadi agenda penting kerajaan negeri. Perinciannya kita langsung saja bersama Bu Mawin. Silakan Bu Ma. Baik Sahi, terima kasih. Sarawak terus mencatatkan pelbagai pencapaian ekonomi yang boleh dikongsikan hasil daripada kestabilan politik. Menurut Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof, kestabilan ini merupakan asas kekuatan kepada Sarawak dalam menuntut hak dan membina ekonomi yang lebih kukuh. Apa yang dicapai kita pada masa ini tidak akan dapat kita kecapi tanpa kestabilan politik, perpaduan dan keharmonian kaum. Kerana perpaduan jitu rakyat Sarawak di bawah kerajaan pimpinan GPS lah, maka suara Sarawak menjadi penentu kepada pembentukan kerajaan persekutuan dalam krisis politik negara pasca PRU 14. Beliau berkata demikian pada Majlis Makan Malam Anak Sarawak di Ibu Negara malam tadi. Majlis yang dirasmikan Premier Sarawak itu turut dihadiri Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sarawak Tun Pehin Sri Abdul Taib Mahmud dan isteri Tuan Puan Datuk Petinggi Ragat Kurdi Taib. Menurut Datuk Seri Fadilah, LBAS bukan sekadar wadah untuk berkumpul tetapi juga menjadi simbol kebersamaan, keharmonian dan kasih sayang sesama anak Sarawak. Edisi ke-14 LBAS tahun ini, pengisian program seperti pameran digital 60 tahun Sarawak Merdeka melibatkan 14 agensi kerajaan. Program Meet and Greet Anak Sarawak menyaksikan 50 ruai pempamer dibuka oleh agensi kerajaan dan swasta selain Sarawak Product Pavilion dengan 50 tapak jualan telah dibuka. Turut diadakan sidang siswa Sarawak menghimpunkan penuntut dari pelbagai institusi pengajian tinggi dari seluruh negara. Selain itu, sesi sembang santai wakil rakyat, sesi dialog belia yang bertemakan 60 tahun Sarawak Merdeka dan kemuncak acara adalah sesi town hall bersama Premier Sarawak. Pembangunan bakat kini menjadi agenda penting Sarawak bagi mentransformasikan ekonomi negeri. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng berkata, langkah ini adalah bagi mendukung peralihan ekonomi Sarawak yang kini berteraskan hidrogen dan digital. Kita lihat bahawa anak Sarawak kalau dilatih betul-betul adalah menjadi anak yang terkemuka di semua bidang. Hari-hari kita dengar seorang anak Sarawak di Oxford University telah merangkumi satu award yang tinggi di Universiti Oxford dari sudut diplomasi. Beliau berkata demikian pada Majlis Makan Malam Anak Sarawak sempena program Lan Berambih Anak Sarawak LBAS 2023 di Ibu Negara malam tadi. Majlis turut dihadiri Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sarawak Tun Pehin Sri Abdul Taib Mahmud dan isteri Tuan Puan Datuk Petinggi Ragat Kurdi Taib, selain Menteri dan Timbalan Menteri Persekutuan yang berasal dari Sarawak serta Ahli Parlimen dan Dewan Dengan Negeri dari Sarawak. Terdahulu pada sebelah petangnya, Datuk Petinggi Abang Johari meluangkan masa untuk sesi town hall bersama ribuan warga Sarawak, terutamanya golongan belia. Saudara, bahang kempen pilihan raya kecil Dewan Undangan Negeri Jepak sudah dirasai apabila gelanggangnya mula dibuka secara rasmi semalam selepas hari penamaan calon diadakan dengan lancar. Baik, untuk perkembangan lanjut mengenai kawalan keselamatan semasa berkempen di DUN tersebut, kita bersama wartawan Monica Gary.
Terima kasih Buma di studio RTM Kuching. Ya, ketika ini saya berlintas langsung dari Ibu Pejabat Polis Daerah Bintulu dan bersama saya ketika ini iaitu Ketua Polis Daerah Bintulu Tuan Superintendent Bartolomeo Umpit. Selamat petang Tuan. Selamat petang. Baik Tuan, boleh kongsikan berapakah permit yang telah diluluskan oleh Ibu Pejabat Polis Daerah Bintulu sendiri sepanjang tempoh kempen ini yang telah pun bermula sejak semalam? Okey, sejak semalam selepas hari penamaan calon, pihak polis tidak menerima sebarang permohonan permit daripada mana-mana parti ataupun calon yang bertanding. Cuma pada pagi ini, iaitu pukul 8 hingga lebih kurang pukul 3 petang, pihak polis telah menerima 3 permohonan daripada parti GPS untuk ceramah setakat ini. Jadi apakah syarat-syarat yang ditetapkan untuk permohonan permit ini Tuan? Okey, untuk makluman semalam pihak polis telah panggil semua selepas hari penamaan calon, pihak polis telah panggil semua parti dan wakil yang bertanding itu, dan kita telah terangkan syarat-syarat dan juga peraturan kepada yang hadir, dan bagi memastikan sepanjang tempoh berkempen ini, iaitu bermula semalam hingga 3 hari bulan pukul 12.30 malam, kita telah terangkan syarat-syarat dan bagi memastikan semua parti ataupun wakil yang hadir itu mematuhi syarat-syarat kempen, iaitu dia kena nyatakan dan dia kena mohon permohonan permit melalui kepada pihak polis, dan kita akan luluskan, kita akan buat tapisan, dan sekiranya tiada masalah kita akan luluskan. Berapa pengunjung ataupun penyokong yang hadir pada ceramah tersebut? Okey, setakat yang 3 permit yang kita dah luluskan, anggaran kehadiran setiap ceramah tu anggaran lebih kurang di antara 60 ke 70 orang. Baik Tuan, apakah langkah keselamatan ataupun kawalan pihak polis sendiri sepanjang tempoh kempen ini? Okey, untuk tempoh kempen ini pihak polis telah kita telah menugaskan sebanyak 113 pegawai dan juga anggota yang terdiri daripada pasukan Poru, LSF, Jenayah dan juga PPKPR. Yang mana peranan setiap tim ini diorang akan hadir ke tempat ceramah yang akan dibuat dan akan memantau, dan kita akan pastikan tiada sebarang isu yang melibatkan perkauman, sensitiviti masyarakat, dan tujuan dia adalah memastikan yang mustahak dia adalah untuk memastikan sepanjang tempoh berkempen ni ataupun ceramah yang diberikan ianya berjalan dengan lancar dan harmoni lah. Okey, baik Tuan, kongsikan apakah nasihat Tuan kepada calon-calon GPS kita untuk berkempen dengan tenang dan juga lancar, dan juga termasuk calon-calon yang 3 calon yang bertanding ini. Okey, nasihat pihak polis kepada semua parti ataupun calon yang bertanding ni, saya nasihatkan kepada semua diorang ni, termasuk juga penyokong, pihak polis minta semua diorang ni mematuhi syarat tempoh kempen yang telah ditetapkan, jangan menimbulkan sebarang provokasi ataupun yang boleh menimbulkan kepada kegusaran masyarakat, di mana pihak polis tidak akan tagak-agak untuk mengambil tindakan ke atas mana-mana pihak yang gagal ataupun melanggar syarat tempoh kempen yang telah ditetapkan. Baik Tuan, terima kasih atas perkongsian tersebut. Jadi Buma, itu saja yang dapat saya kongsikan langsung dari Ibu Pejabat Polis Daerah Bintulu ini. Kembali kepada Buma di studio RTM Kuching. Silakan. Terima kasih Monika atas laporan anda. Manifesto Gabungan Parti Sarawak GPS pada pilihan raya kecil PRK Dewan Undangan Negeri Dun Jepak akan memfokuskan kepada keperluan setempat. Timbalan Presiden Parti Pesaka Bumiputera Bersatu PBB yang juga Timbalan Premier Dato' Amara Awang Tengah Ali Hassan berkata ini termasuk melengkapi infrastruktur yang ada sekarang. Menumpukan kepada pembangunan di kawasan Jepak dan apakah perancangan untuk pembangunan masa depan. Beliau bercakap kepada media pada program santai bersama Pergerakan Wanita sekaligus memperkenalkan calon GPS Iskandar Turki di Kampung Jepak, Bintulu. Petah berbahasa Melanavai dan Iban, bekas pengarah Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK Sarawak itu turut meluangkan masa makan tengah hari bersama penduduk. Sajian tempatan seperti linut, dabai dan engkalak antara menu yang dihidangkan.
Tidak membesar di kampung asal bukan kayu pengukur kepada kemampuan calon gabungan Parti Sarawak GPS Iskandar Turki memberi hikmat kepada rakyat di Jepak selaku wakil rakyat. Ini diakui sendiri oleh Ahli Majlis Tertinggi Parti Pesaka Bumiputera Bersatu PBB, Datuk Abdullah Saidul, yang mengambil contoh dirinya sendiri yang tidak membesar di Semop namun masih mendapat kepercayaan akar umbi. Datuk Abdullah berkata beliau menceburi bidang politik sejak 2011 merupakan calon payung terjun pilihan Ketua Majlis Sarawak pada ketika itu Tun Pehin Seri Abdul Taib Mahmud menjadi calon PBB bagi Dun Semop. Kalau dibanding dengan kedudukan saya sendiri dulu yang langsung tidak dikenali di Dun Semop, tetapi warga N42 Semop memilih untuk setia kepada parti dan menjadi tanggungjawab saya seterusnya di penggal pertama saya adalah untuk membuktikan bahawa saya adalah calon yang layak. Beliau percaya anak Faiz seperti Iskandar Turki tidak akan berdepan masalah untuk memenangi hati pengundi. Ditemui pemberita di Bintulu semalam, beliau memberitahu pemilihan Iskandar bagi mempertahankan Dun Jepak itu juga hasil tinjauan mendalam dari pemimpin setempat selain melepasi tapisan integriti. Datuk Abdullah yang juga Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak, Hal Ehwal Penerangan dan Unit Komunikasi Awam Sarawak, UKAS, berharap 66% pengundi muda akan membuat pilihan yang tepat pada 4 November depan. Penglibatan golongan belia dalam pasukan badan beruniform sangat dialu-alukan bagi membentuk sasiah diri yang positif bagi memacu pembangunan negara. Timbalan Menteri Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti, Datuk Muhammad Raziz Hitam berkata, keaktifan golongan belia menyertai pasukan badan beruniform akan mempersiapkan barisan pelapis perwira negara, khususnya siswa-siswi dengan perwatakan dan mental yang cemerlang untuk memajukan negara. Bergiat aktif dalam pasukan badan beruniform juga salah satu cara mengelak penglibatan belia dalam aktiviti sosial yang negatif selain memperkukuhkan kesatuan belia negara menghadapi ancaman penjajahan pemikiran dan budaya yang dibawa arus kepesatan teknologi masa kini. Datuk Muhammad Razi berucap pada penutupan program Uniform Combined Exercise Uni Comeback 2023 di Politeknik Kuching di Matang pagi tadi. Dalam pada itu, pengarah Politeknik Kuching Samsudin Muhammad Saleh berkata, Uni Comeback kali ke-7 ini disertai 266 peserta terdiri daripada askar wataniah, pasukan latihan anggota simpanan TLDM, pasukan institusi pertahanan awam, sukarelawan, siswa-siswi dan pasukan simpanan TLDM. Uni Comeback bertujuan mempamer penglibatan anggota badan beruniform dalam menjalankan aktiviti lasak bagi mengetahui potensi kepimpinan dan menguji ketahanan fizikal dan mental peserta. Baik saudara, perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Salam Malaysia Madani. Kita kembali bersama Sahi di Angkasa Puri untuk berita seterusnya. Sahi, silakan. Baik Bermal, terima kasih. Kita akan berhenti berehat seketika dan akan kembali selepas ini. Memulakan langkah pertama memerlukan 1000 kekuatan. Langkah seterusnya memerlukan nekat dan juga keyakinan. Namun kita harus sokong dan bantu mereka kerana kepulihan itu pasti. Menawarkan latihan kemahiran berkualiti dan jaminan pasaran kerja, Giat Mara menjadi antara institusi TVET pilihan golongan muda melanjutkan pengajian. Perinciannya bersama Nur Izzati Cik Ani di Kedah. Silakan. Program teknikal dan latihan kemahiran TVET kini menjadi pilihan terbaik golongan muda melanjutkan pengajian. Institusi seperti Giat Mara antara platform tumpuan melengkapkan diri dengan kemahiran berkualiti ke arah pasaran tenaga kerja berpendapatan tinggi. Bagi pasangan adik-beradik, Nur Azizah 20 tahun dan Nur Azimah 19 tahun menyertai kursus latihan jahitan di Giat Mara membantu mereka fokus memilih kerjaya diimpikan selepas tamat Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia STPM. Bangga dengan rasa bertuah lah. Terima kasih juga kat cikgu-cikgu yang mana mengajar tu. Banyak membantulah dalam bidang-bidang kemahiran ni. Banyak boleh improve diri dalam dalam bidang-bidang kemahiran ni kan.
mana-mana pun orang tanya pandai buat ni tak, pandai buat ni tak. Kemahiran kita boleh buat baju, macam contoh baju kurung kedah ke apa semua tu kan. Kita dah boleh buat, belajar apa yang kita nak buat kan. Macam kalau hari raya boleh buat baju sendiri. Alhamdulillah tahun ni dapat buat baju raya sendiri. Penerima anugerah eksekutif Kiat Mara ini bercita-cita menjadi pereka fashion dan memiliki butik pakaian dan pengantin. Sementara itu, seorang lagi penerima anugerah sama yakin kursus pendawaian elektrik PW2 diikutinya mempunyai masa depan kerjaya yang cerah. Sangat gembira, haru puasa. Tak sangka dapat. Memang nak sungguh ni. Memang dapat. Ya. Sebelum ni kalau SPM ambil apa? SPM ambil bisnes. Penemuan dua arca dan prasasti berusia 1,200 tahun di Bukit Coras Pendang memberi sumbangan besar kepada sektor pelancongan warisan dan peradaban Kerajaan Kedah Tua. Ketua Penyelidik dan Pensyarah Kanan Pusat Penyelidikan Arkeologi Global Universiti Sains Malaysia USM, Dr. Nasha Roziadi Kaur berkata, proses ekskavasi tapak yang kini mencecah 40% dijangka mendedahkan lebih banyak penemuan menarik. Projek ini didanai oleh Kementerian Pengajian Tinggi seperti yang saya maklumkan tadi di bawah geran FRGS kami dan hasil daripada penelitian FRGS ni adalah beberapa output lah. Nombor satu adalah daripada segi kertas penyelidikan. Kami akan hasilkan kertas-kertas penyelidikan yang berindeks. Nombor dua, kita akan hasilkan buku juga. Ya, mungkin satu booklet arkeotourism ya untuk kita promosi kepada orang umum. Dan nombor tiga yang paling penting sekali adalah kami nak melatih tenaga pengajar arkeologi di masa depan. Kita datang sinilah buat lawatan dan masa tu memang tak nampak lagi bentuk rupa tapak yang macam sekarang. Dan selepas tu bila kita dah buat kajian, kita dah jumpa penemuan, kita dapat relate lah dengan apa yang saya baca sebelum ni dan kajian. Ada orang duk cerita apa? Kampung ni dia ada apa? Tempat irigasi je lah. Tempat irigasi. Ajar bersiung. Nak tu lah tahu cerita. Dengar tuk-tuk, mak-mak mentua duk cerita baru. Dengan bahasa bangga sonok lah. Lah pun hari-hari dah ada lah. Kerja penyelidikan bermula 28 Ogos lalu mendedahkan hampir separuh candi dengan anggaran ukuran 9 meter panjang dan 9 meter lebar manakala ketinggian belum diketahui. Walaupun kejadian menimpa arwah sudah lama, tapi kami semua rasa bagaikan ia baru sahaja berlaku. Itu luahan Pasukan Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM Kedah setelah lebih 2 bulan pemergian bekas pengarahnya, Allahyarham Lieutenant Colonel Awang Askandar Ampuan Yaakob yang maut dalam misi menawan Everest 19 Mei lalu. Timbalan Pengarah APM Kedah, Major Pertahanan Awam Muhammad Muaz Muhammad Yusof berkata, pengurniaan anugerah khas kepada Allahyarham sempena sambutan Maulidur Rasul peringkat negeri baru-baru ini mendorong pasukannya untuk terus memberi khidmat terbaik kepada masyarakat. Atas sumbangan dan jasa bakti beliau selama berkhidmat di negeri Kedah. Ambil tu sebagai kapasiti dia sebagai pengarah APM Kedah yang banyak memberi sumbangan lah kepada masyarakat, terutama khususnya masyarakat di negeri Kedah lah. Banyaklah beliau terlibat dengan operasi-operasi banjir, sumbangan latihan-latihan kepada komuniti, kepada orang awam, dan juga orang kata pelibatan dengan setiap golongan lah. Anugerah itu disampaikan Sultan Kedah Al-Aminul Karim Sultan Salahuddin Sultan Badlishah. Diiktiraf sebagai individu pertama menulis esei sambil menyelam dalam kolam sedalam 5 meter oleh Malaysia Books of Records MBOR, Ahmad Fudal Ahmad Kennedy kini berazam merekod pengiktirafan lebih besar termasuk di peringkat dunia.
Penuntut Diploma Pengurusan Pejabat Kolej Politek Mara KPTM Alustar itu berjaya menulis 350 patah perkataan menggunakan pen dan buku kalis air dalam tempoh sejam 34 minit. Bagi saya, kejayaan saya pada hari ini boleh juga dijadikan penanda aras kepada semua divers yang dekat luar sana, kan, di mana ini adalah satu inovasi di dalam industri diving tidak pernah lagi dibuat. Okey, dan saya yakin ramai lagi profesional-profesional yang di luar mampu membuat lebih daripada saya. Sekian paparan dari Kedah. Gapailah impian anda walaupun apa jua cabaran. Kembali ke Angkasa Puri. Terima kasih Zati. Kerajaan Perak menerusi inisiatif Majlis Bandaraya Ipoh MBI akan menggunakan pakai kaedah thermowaste bagi sistem pelupusan sampah dan sisa pepejal baru di bandaraya itu. Sekiranya berjalan lancar, Ipoh akan menjadi bandaraya pertama di Asia mengitar semula 100% sisa menggunakan teknologi mesra alam. Menteri Besar Datuk Seri Sarani Mohamad berkata kaedah itu bagi menangani isu pencemaran bau dan meningkatkan kualiti kesihatan awam memandangkan Ipoh berada di dalam kawasan Geopark Lembah Kinta. Teknologi itu merupakan kaedah pengasingan sisa pepejal isi rumah dengan lebih cekap, cepat serta mudah. Malah sisa pepejal yang diasingkan boleh memberi pulangan pendapatan melalui penghasilan komoditi seperti biodiesel, plastik dan logam untuk dijual kepada pihak industri. MBI telah memeterai memorandum persefahaman MOU dengan syarikat Thermowaste, Mankusu Energi Sdn Bhd dan Selectra Spectra bagi membolehkan kajian menyeluruh dibuat bagi cadangan pembinaan loji Thermowaste yang dijangka beroperasi Mac tahun depan hadapan. Dijangka dua loji akan diguna bagi memproses kira-kira 500 tan metrik sisa pepejal bagi seluruh kawasan Ipoh. Pelbagai pendekatan boleh dilaksanakan bagi mengangkat, menerap dan memperkukuhkan nilai murni serta semangat kerjasama dalam kalangan masyarakat. Penganjuran ceramah, aktiviti sukan, pelbagai pertandingan dan gotong royong menjadi medium pengukuhan perpaduan antara komuniti. Pengerusi Persatuan Penduduk Kampung Titi Tok Bandar, Muhammad Darus berkata, setiap penduduk saling memerlukan antara satu sama lain agar setiap permasalahan diselesaikan secara bersama. Permintaan daripada penduduk kampung tu untuk melaksanakan lagi program-program di masa depan makin menggalakkan. Jadi insya-Allah kita bagi pihak persatuan akan cuba mencari peruntukan daripada kerajaan untuk kita laksanakan program-program, dan kita pun bercadang mungkin insya-Allah kita akan adakan beberapa program sampai hujung tahun ni. Beliau berkata demikian pada program bersama komuniti di Dewan Orang Ramai Kampung Titi Tok Bandar. 1,300 kilogram barangan kita semula berjaya dikumpulkan pada program Recycling Han 2023 anjuran Syarikat Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam E-Idaman Sdn Bhd dengan kerjasama Olive House. Program disertai 90 peserta antaranya daripada wakil-wakil media negeri Kedah dan Perlis termasuk RTM Kedah dan Perbadanan Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam SW Corp. Program bermula dari Drive-Thru Recycle Center DTRC Peremba Alustar dan tamat di Kampung Seberang Ramai Perlis. Ketua Pegawai Eksekutif E-Idaman Sdn Bhd, Zaki Abdul Aziz Daud berkata, program ini sebagai platform bagi mengeratkan hubungan antara media di kedua negeri itu. Tambah Zaki, aplikasi Idaman Exchange serta Drive-Thru Recycle Center mendapat sambutan menggalakkan oleh penduduk setempat hasil dari peranan media. Beliau merakamkan setinggi penghargaan atas kerjasama yang diberikan oleh pihak media kepada syarikat itu. Kerajaan Negeri Sembilan bakal melatih lebih ramai pemandu komuniti dalam kalangan penduduk setempat bagi memperkasa industri pelancongan di negeri itu. Exko Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan Negeri Sembilan, Nicole Tan Lee Kun berkata, antara sasarannya adalah peniaga yang dapat membantu mempromosi pakej pelancongan menarik tempatan.
Jelasnya, peniaga tahu lebih mendalam mengenai elemen menarik di negeri itu dan dapat disampaikan kepada pelancong. Saya bagi contoh, penjaja di bawah Seremban Inn yang jual kuih muih Cina. Saya difahamkan oleh sahabat handai saya, setiap kali dia turun beli makanan di situ, dia akan cuba mempromosikan tempat-tempat menarik di Seremban. Cuma dia tidak boleh keluar dari Seremban. Dia kata Benteng Walk, Sungai Ujung Walk, Lorong Seni. Dia akan beritahulah tempat-tempat yang berdekatan. Saya akan mensasarkan orang-orang seperti ini, di mana dia sedang buat kerja untuk membantu promosi dan cuma ilmu pengetahuannya harus dilebihkan. Inisiatif itu antara yang disuarakan pada perbincangan Belanjawan Negeri 2024 yang bakal dibentang Disember depan. Beliau berkata demikian ketika ditemui media pada perasmian pameran pelancongan MITM 2023 di Seremban. Seorang lelaki tempatan mengaku bersalah di Mahkamah Session Johor Bahru kerana melakukan samun di dalam lift terhadap seorang remaja 15 Oktober lalu. Tertuduh Muhammad Hidayat Daim, 43 tahun, membuat pengakuan itu selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Fatimah Zahari. Tertuduh didakwa melakukan menyamun telefon bimbit di dalam lift Blok A, Pangsepuri Desa Jaya, Johor Bahru pada pukul 3.18 petang. Pendakwaan dikemukakan mengikut Seksyen 392 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan penjara maksimum 14 tahun dan boleh dikenakan denda atau sebatan jika sabit kesalahan. Pendakwaan dikendalikan STVia manakala tertuduh tidak diwakili peguam. Jaminan ditawarkan sebanyak RM15,000 namun tertuduh menolak tawaran tersebut. Tarikh sebutan fakta dan hukuman ditetapkan pada 20 November depan. Dalam kes berasingan, seorang bapa dan teman wanitanya mengaku bersalah atas tuduhan mengabaikan anak lelakinya sehingga mengalami malnutrisi dari Julai hingga Oktober. Kedua-duanya membuat pengakuan itu selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Fatimah Zahari. Teman wanitanya juga mengaku tidak bersalah atas pertuduhan mendatangkan kecederaan fizikal kepada kanak-kanak sama. Kesemua perbuatan itu didakwa dilakukan di sebuah rumah di Taman Pulai Jaya, Johor Bahru antara Julai lalu hingga 12 Oktober lalu. Kes dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya STVia dan Abdul Umar Faiz Abdul Kohar. Tarikh sebutan semula kes dan lantikan peguam ditetapkan pada 21 November depan. Agrobank terus mengorak langkah melahirkan kelompok B40 sebagai petani moden. Ini menerusi program Agro Community B40 Usahawan Peladang Kontrak Tanaman Nanas MD2. Nur Fatihah Abdul Rahim ada laporannya. Agrobank komited meningkatkan sosio-ekonomi rakyat menerusi pelbagai inisiatif bagi memulih ekonomi dan membantu golongan terkesan pandemik COVID-19. Muhammad Aiman Salman Abdul Razak, 28 tahun, antara peladang kontrak yang kini menuai hasil dari manfaat program kerjasama Agrobank dan Akina Fruit Sdn Bhd ini. Jadi kita tak terbeban pun dengan pinjaman ni dan macam mana saya sendiri pun untuk makluman lah, mana untuk cycle pertama saya telah dapat 200,000 lebih. Jadi daripada itu saya perlu bayar cuma 135,000 dan itu semua masih dalam kemampuan saya. Dan saya rasa ini satu insentif yang sangat bagus Agrobank bagi. Ketua Jabatan Perniagaan Mikro Agrobank Surajo Yusran Hassan memaklumkan program Agro Community Pikoti 1.0 ini dilaksana pada tahun 2019. Ia memperuntukkan pembiayaan sehingga RM280,000 bagi seorang peladang bagi mengusahakan tanaman nanas di tanah seluas 5 ekar untuk tempoh 54 bulan. Program mendapat kerjasama daripada Kerajaan Negeri Pahang dan Lembaga Perindustrian Nanas Malaysia. Uniknya dalam program ladang kontrak ini, kita tahu untuk tanaman nanas mengambil masa tempoh tanaman yang panjang sehingga 18 bulan. Tetapi dalam tempoh setiap bulan, farmer atau petani akan memperolehi pendahuluan hasil. Pendahuluan hasil sehingga 4,000 sebulan. Iaitu kalau kita kira 4,000 sebulan itu adalah jumlah yang agak selesa lah. Hampir terkeluar daripada kategori B40. Masa kami set up projek tu rata-rata pernah datang naik motor kapsai je lah.
Sekarang ni adalah peserta yang datang naik highlight. So boleh bayangkanlah kan, mana dia orang dah boleh terkeluar daripada kategori B40 dan Inisiatif ini turut membantu melahirkan peladan berkemahiran sekaligus meningkatkan lagi hasil pengeluaran nanas MD2 negara. Luar negara, contohnya Jepun. Kami baru je hantar satu kontena daripada sini yang ditanam oleh petani-petani kontrak ini. Buah-buah ini dilengkapi dengan standard, contohnya MyGap. Berbekal kemahiran dan pengalaman yang diperolehi menerusi inisiatif program Agro Community B40 Pelada Kontrak Tanaman Nanas MD2, Agrobank berharap peserta mampu mengusahakan ladang sendiri. Nur Fatihah Abdul Rahim, RTM. Kementerian Kesihatan KKM melancarkan 2 modul, iaitu modul latihan perkhidmatan kesihatan mental dan sokongan psikososial semasa krisis dan bencana MHPSS. Menterinya Dr. Zaliha Mustafa berkata modul itu dibangunkan bagi melatih anggota kesihatan dan paramedik berkaitan kesihatan mental di seluruh negara. Kesihatan mental khususnya berkenaan dengan kanak-kanak dan juga remaja semakin meningkat. Jadi ini bagi saya sangat membimbangkan sebab kita tahulah bahawa anak-anak dan remaja ini adalah masa depan kepada Malaysia, masa depan kepada negara. KKM juga menjalin kerjasama dengan Kementerian Pendidikan dan beberapa agensi bagi meningkatkan literasi kesihatan mental di kalangan kanak-kanak dan remaja. Jelas Dr. Zaliha, pelancaran modul ini dapat mengukuhkan kemahiran pengurusan krisis dalam kalangan anggota kesihatan. Pertandingan Reka Cipta Perumahan di kawasan Parlimen Lembah Pantai akan dilaksana dengan kerjasama Pertubuhan Arkitek Malaysia PAM. Ahli Parlimennya Fahmi Fadil berkata ia bertujuan menambah baik kawasan perumahan rakyat dan rumah kos rendah di kawasan tersebut. Sedikit peluang. Jadi sebagai ahli parlimen, saya ada nyatakan kepada pihak PAM, saya berhasrat untuk buat sekali lagi. Niatnya adalah untuk sebagai satu mungkin academic exercise untuk tunjukkan arkitek yang ada di Malaysia, kalau kita bagi satu cadangan, sebenarnya mereka boleh lakukan. Ya? Dan sebagai ahli parlimen, saya lihat ada baiknya saya manfaatkan keberadaan Pertubuhan Arkitek Malaysia dalam kawasan saya untuk tujuan memikirkan semula, merangka semula, menghasilkan rekaan-rekaan baru tentang perumahan awam. Beliau berkata kepada media pada majlis makan malam Gala 100 Tahun Kuala Lumpur Architecture Festival Anjuran PAM. Badminton terbuka Denmark, pemain perseorangan lelaki Lee Zijia dan beregu nombor 1 negara Aaron Chia So Woo Yik meneruskan aksi konsisten apabila lolos ke perlawanan akhir. Zijia yang masih segar dengan kejuaraan terbuka Arctic minggu lalu tidak berdepan masalah mencatat kemenangan 21-15, 21-17 menewaskan pemain dari Hong Kong Lee Cheuk Yu di separuh akhir. Pada aksi final malam nanti, Zijia dijadual bertemu pemain ranking ke-20 dunia dari China, Weng Hong Yang. Sementara itu, beregu lelaki negara Aaron Woo Yik menepati ramalan melangkah ke saingan akhir selepas menewaskan wakil tuan rumah Kin Astrup Anders Sakarup Ramussen 21-16, 15-21, 15-21. Aaron Woo Yik bakal bertemu gandingan dari Indonesia Muhammad Shohibul Fikri Bagas Maulana bagi merebut gelaran kejohanan. Aksi Piala Malaysia 2023, Terengganu FC TFC berjaya mengatasi tekanan beraksi di tempat lawan selepas menewaskan Kuala Lumpur City FC 2-1 pada separuh akhir pertama di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur di Ceras malam tadi. Dalam aksi tersebut, TFC bermula garang apabila mendominasi 20 minit pertama permainan. Namun perlawanan menjadi seimbang selepas KLCT mula merampas penguasaan sekaligus menghangatkan suasana. Gol awal hadir menerusi penyerang import Terengganu Ivan Mahmud pada masa tambahan babak pertama permainan. Pasukan pelawat terus menambah jaringan kedua pada minit ke-67 menerusi Nik Muhammad Sharif Hasifi Muhammad Lazim. Hasrat TFC untuk menamatkan aksi dengan bekalan selesa 2-0 tidak kesampaian apabila KLCT berjaya merapatkan jurang menerusi Cice Kipre hasil sepakan penalti pada masa tambahan. Selepas ini, Terengganu bakal melayan kunjungan KLCT FC untuk aksi separuh akhir kedua di Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin di Kuala Nerus pada 3 November ini.
46 orang penerima ijazah Dr. Falsafah, 150 ijazah sarjana dan 172 ijazah sarjana muda dari Fakulti Pengajian Maritim Universiti Malaysia Terengganu UMT diraikan dalam Majlis Convocation ke-21. Sultanah Terengganu, Sultanah Nur Zahira selaku Chancellor UMT berkenan membuka sidang pertama yang berlangsung di Dewan Sultan Mizan UMT. Turut hadir mengiringi keberangkatan baginda Naib Chancellor UMT Profesor Dato' Dr. Mazlan Abdul Ghaffar. Sultanah Nur Zahira bertitah menzahirkan ucapan tahniah kepada semua graduan UMT dan penerima anugerah. Baginda turut berkenan menyampaikan anugerah ijazah kehormat Doktor Pemeliharaan dan Pengurusan Biodiversity Fakulti Sains dan Persekitaran Marine kepada Profesor Emeritus Dato' Dr. Abdul Latif Muhammad. Anugerah turut disampai kepada Ketua Eksekutif Kumpulan Merangkap Mengarah Urusan PKT Logistik Group Sendirian Berhad Datuk Seri Michael Teo. Convocation ke-21 UMT berlangsung 6 sesi bermula hari ini sehingga Selasa melibatkan keseluruhan 2,388 graduan. Perkeso Kelantan berjaya menempatkan lebih 37,000 orang pencari kerja dalam tempoh 3 tahun sehingga September lalu. Pengarahnya Nora Yaakob berkata kesemua mereka memperoleh pekerjaan dalam pelbagai sektor di Kelantan dan di luar negeri itu. Beliau berkata untuk tahun ini pihaknya menyasarkan kira-kira 7,000 orang memperoleh pekerjaan. Sasaran itu mampu dicapai hasil pelaksanaan beberapa program selain kerjasama baik diberikan majikan. Hingga tahun ini kita ada 31,800 lebih kurang dalam My Future Job yang aktif lah, yang berdaftar. Bermakna My Future Job ni memang memberi peranan yang besar. Kalau mereka tak daftar dalam My Future Job, mereka rugi kerana di situ terdapat banyak sangat peluang-peluang pekerjaan dan jawatan-jawatan kosong yang ada. Beliau ditemui media pada Karnival Kerjaya My Future Jobs TVET di Kota Baru. Berita wilayah berakhir di sini. Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.